Ya, bersama dengan rakan kita Madini, penuh segak tampan pada hari Jumaat ini. Assalamualaikum Madini, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Hani dan juga Umu. Apa kabarnya pada pagi ini Madini dan juga kru di daerah Blair? Alhamdulillah, saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya, bergabung pula dengan Hani dan juga Umu. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami pun berada dalam keadaan sehat dan ceria. Walaupun Hani dengan Madini nampak sedondon ya. Rasa tertinggal. Shades of purple di sini. Syukur Alhamdulillah. Baik, topik hari ini Umu, bagaimana kalau kita tanyakan kepada Madini? Madini, nanti kami akan ada satu wawancara mengenai dengan seni khat. Jadi di sini kami ingin bertanyakan kepada Madini juga. Apakah seni yang Madini sukakan atau minati? Mungkin boleh kongsikan. Ya, secara peribadi ya, memang terdapat pelbagai seni lah yang akan dikatakan. Tapi bagi saya sendiri, saya memang minat dalam seni tarian. Walaupun saya dalam seni tarian dalam tarian moden ataupun tarian tradisional. Jadi pada zaman persekolahan, saya adalah salah seorang koreografer dalam perkumpulan itu. Dan jika ditanya, disuruh menari pada waktu ini, saya memang masih pandai menari sehingga sekarang. Jadi adakah Madini mempelajari mengenai dengan seni tarian tersebut semasa bersekolah? Tentunya memang pada mulanya kita banyak belajar melalui movie-movie Hindustan lah pada dulunya. Dan pada waktu sekolah dan ini akan menurunkan ilmu itu tarian kepada rakan-rakan sekolah pada waktu itu. Dengan melihat dari diri sendiri secara semula jadinya dapat menangkap pergerakan tersebut. Dan itulah antara bakat semula jadi. Betul. Yang ada kepada sesetengah orang, dan tidak semua orang sebenarnya ada bakat ini. Kadang-kadang ada rhythm, mencuba pun tapi tunggang terbalik. Betul. Mungkin nanti Madini boleh ajarlah kami serba sedikit tarian-tarian Hindustan. Mungkin untuk package program Hari Raya Rampai Pagi nanti. Mungkin insya-Allah asalkan sedia sajalah badan untuk bergerak. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsiannya Madini, dan tidak sabar untuk mengetahui apakah antara bahan visual yang akan dibawakan. Kami serahkan kepada Madini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Hani dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaat ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan acara Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blair. Apakah perkabaran bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sehat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikannya satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai pengongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blair pada pagi ini dalam keadaan yang hujan lebat juga ya. Namun apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati dan sentiasa bertelansur bersama dengan pengguna yang lain bagi mereka yang menggunakan jalan raya ya. Baiklah Auda, terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blair, iaitu mengenai dengan Jabatan Daerah Blair dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Kuala Blair dan Persatuan Minda Youth Movement akan mengadakan Karnival Hari Keluarga kali kedua, yang mana ianya akan diadakan selama 3 hari bermula pada hari Jumaat 24 Mei 2024 sehingga ke hari Ahad 26 Mei 2024, dan mula dibukakan karang ya dalam jam 2 petang ya sehingga jam 10 malam. Dan karnival Hari Keluarga ini akan bertempat di Pusat Insani Seria, dan orang ramai adalah dialihkan untuk datang hadir ya bagi memeriahkan acara karnival tersebut. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan
متقبلا. Islam tidak pernah menyekat ruang untuk umatnya mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mengejar ilmu tidak mengenal usia. Sebab itu Islam meletakkan kedudukan istimewa kepada orang yang berada pada jalan menuntut ilmu. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan memahami Al-Quran bagi menerapkan perintah Allah dalam kehidupan seharian adalah orang yang betul-betul beruntung. Sebabnya ayat pertama Al-Quran yang diturunkan adalah Iqra, yang bermaksud bacalah, menunjukkan kepentingan menuntut ilmu dengan membaca. Ada ungkapan yang mengatakan, belajar di waktu muda bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Namun untuk kanak-kanak yang baru saja mula menuntut ilmu, mengenali huruf-huruf serta ayat-ayat Al-Quran, proses belajar mengaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran mungkin agak susah untuk mereka. Dalam hal ini mereka akan terlebih dahulu diajar mengenali huruf hijaiyah, perkara asas apabila belajar mengaji Al-Quran. Sebenarnya huruf jawi ini ia berbezanya antara huruf jawi dan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah ia menjurus kepada Al-Quran. Kalau jawi bahasa Melayu. Tadi perlu mendedahkan jawi dan huruf hijaiyah ini kepada kanak-kanak supaya tulisan jawi ini ataupun huruf jawi ini murid-murid boleh membezakan antara huruf jawi dan huruf hijaiyah. Memangnya sama, tetapi dari segi pembacaan huruf hijaiyah ini ia menjurus kepada Al-Quran. Kerana hasrat Bauduli pun memang untuk menjadikan sebuah negara Brunei Darussalam ini sebuah negara zikir, iaitu dengan kita ini sebagai rakyat Brunei tahu membaca Al-Quran ini. Itu yang perlu tani terapkanlah kepada generasi muda ni untuk mengenal huruf hijaiyah supaya diorang ni celik Al-Quran. Itulah sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah anak-anakmu 3 perkara: cinta nabimu, cinta ahlul bait dan membaca Al-Quran. Dari hadis tersebut kita dapat tarik kesimpulan bahawa belajar mengaji untuk anak-anak adalah kewajiban orang tua. Anak sebagai amanah dari Allah harus dibimbing ke jalan berkenaan. Di sinilah guru-guru penghubung kelas Al-Quran dan Muqaddam selaku pemimpin menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan amanah, lebih-lebih lagi yang berhubung dengan pengajaran kalam Allah iaitu Al-Quran. Dalam kelas Al-Quran Muqaddam ini kitab yang digunakan adalah kitab Iqra, kerana disebabkan kitab Iqra ini mudah bagi kanak-kanak ini untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah ini, kerana ia bukan lagi diija tetapi ia terus dibaca. Contohnya kalau alif atau berbaris atas, tidak lagi disebut alif di atas A, ia terus dibaca A. Macam itu. Itulah yang kelebihannya kitab Iqra ini bila dibaca oleh peringkat kanak-kanak, kerana pengambilan kanak-kanak ini terutamanya dari segi pembelajaran, diorang mudah menangkap apa yang diajarkan. Itulah sebenarnya. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam dan juga tempat untuk mengembangkan ilmu bagi umat Islam. Antaranya mengadakan kegiatan belajar dan mengajar seperti kelas Al-Quran dan Muqaddam. Dalam hal ini, usaha menuntut ilmu agama Islam lebih-lebih lagi ditekankan oleh agama kerana ia menjadi asas kepada peningkatan kefahaman seseorang terhadap agama yang diimaninya.
Pendidikan Al-Quran hendaklah dilakukan kepada anak-anak sejak mereka kecil, mengenali huruf-huruf Al-Quran. Apabila kita mengajar sesuatu yang baik, maka akan memperoleh hasil yang baik kerana mereka mudah memahami apa yang diserap